Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Imam, saya kasihi barisan Lijatan Kuasa Masjid At-Taqwa, tuan-tuan dan puan-puan bertetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu sekali lagi, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Kita masuk hari yang ke-12 ya. 11 ya. Dah boleh laju ni, lepas 11 ya. Jangan hayal, jangan leka. Tahu-tahu besok hari raya. Ya. Bila hari raya kita pun sibuk lah. Lembang lah, lontong lah, ketupat lah. Tapi bila nak hari raya tu kita kena fikir. Kita ni bekerja. Bila kita bekerja, majikan bagi upah. Tak kira kerja apa pun. Tebas rumput ke, buat parit ke, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, apa saja pekerjaan, di hujungnya kita hendakkan upah. Jadi majikan akan bagi upah lah. Dan sekarang ini kita berpuasa ni sebenarnya sedang bekerja. Bertungkus lumus. Melawan hawa nafsu, melawan segala keinginan, menahan lapar, menahan dahaga dan sebagainya. Maka kita bimbang nanti sampai pada 1 Syawal, buka-buka, dapat sikit je upah dia. Orang dapat 1 bilion contoh, 1 bilion pahala. Kita dapat 1,000 je pahala. Jadilah, jangan tuan-tuan. Kalau boleh kita kejar ya. Jadi upah, Allah Ta'ala akan bagi upah ya, dalam bentuk rahmatnya, pahala kebajikannya, macam-macam lagi lah. Jadi tuan-tuan datang pada malam ini, pada pagi subuh ini pun, nanti balik dapat upah. Allah Ta'ala akan bagi upah. Doa upah itu seperti mana didoakan oleh para malaikat bila kita duduk dalam majlis ilmu. Allah beri kita barakah, Allah beri kita rahmat, dan Allah beri kita keampunan. Nanti bila kita keluar je tu, seolah-olahnya malaikat tu masuk dalam poket kita. Ambil ni, 3 keping ceknya. Cek pertama barakah, cek kedua rahmat, cek 3 keampunan. Kita balik kita dapat 3 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan duduk dalam ni, dengarlah kuliah sampai habis, insya-Allah dapatlah 3 keping cek. Bayaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembang-sembang hal dunia. Nanti malaikat tu tak jadi nak doa kan. Ya, kalau sembang aja dia stop balik. Kita fokus balik, dia doa balik, ya. Baiklah. Oleh kerana tajuk kita hari ini ialah tentang kuliah subuh, saya pun dah confirm dengan Haji Noah, nak kuliah subuh ke nak tazkirah. Kita kuliah subuh. Okeylah. Ya. Iklan tu pun tu, kuliah subuh tu. Ya. Jadi kita buka kitab tajuk yang tahun lepas lah. Tahun lepas. Yang sebelum ni ya. Jadi sebelum itu, saya nak mengajak tuan-tuan para jamaah dirahmati Allah. Oleh kerana ini bulan Ramadan, sekadar mengingatkan saja diri saya dan para jamaah yang dirahmati Allah. Kita berpuasa ni tidak lain tidak bukan matlamat kita ialah la'allakum tattaqun. Nak memperolehi darjah takwa. Takwa itu satu kemuliaan. Jadi kalau tak salah kita boleh gunakan istilah jom kita memburu kemuliaan. Boleh tak kita buru kemuliaan tuan-tuan? Kan kita kan nak dipandang mulia. Bukan nak disanjung nak dimuliakan. Ya, imam nak dimuliakan, ketua kampung nak dimuliakan, bapa nak dimuliakan oleh anak dia, suami nak dimuliakan oleh isteri dia. Kita ni pun begitu tuan-tuan. Kita bukan saja nak dimuliakan oleh orang yang saya sebutkan tadi, tapi jauh daripada itu, kita minta kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat kemuliaan itu? Siapa saja. Kalau dunia ni yang dimuliakan mungkin orang kaya, mungkin orang ada kedudukan, mungkin orang ada pangkat,
mungkin ada gelaran, mungkin ya, mungkin dia selebriti. Kita ni apa ada? Ya, sebut contohlah Haji Sulaiman bin Yusof. Siapa ini orang? Contohlah kan, contoh. Tak kenal. Tapi kita nak dikenali Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut saja. Yang paling seru nanti bila kita dah mengembuskan nafas terakhir, para malaikat rahmat turun berduyun-duyun. Inilah makhluk yang dikenali makhluk di langit. Berbondong-bondong malaikat rahmat. Angkat roh kita, tuan-tuan. Belum tentu bila kita dimuliakan orang, kita akan dapat rahmat seperti itu. Belum tentu. Ya, saya tak kata tidak ya. Belum tentu. Ya. Jadi kita memburulah kemuliaan Allah. Kemuliaan yang Allah dah beri kepada kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi kita ni, ramai-ramai semua ni, dalam kalangan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang paling takwa. Ya, jadi kita nak kejar takwa. Mulia ni ada pintu dia. Pintu kemuliaan. Ada tu. Ya. Saya nak kongsilah sepotong hadis Nabi yang ringkas yang saya bacakan terjemahan dia. Bila Rasulullah SAW bertemu dengan Muaz bin Jabal, dia pegang Muaz, wahai Muaz, kau nak tak aku beri satu panduan bagaimana kita dapat membuka atau mendapat pintu-pintu kemuliaan. Pintu-pintu kemuliaan. Kalau kita lah, nak. Kalau saya nak bagilah pada tuan-tuan, ya, pintu kemuliaan. Akram tu. Ya, pintu kemuliaan, akram. Kemuliaan. Yang pertama, Nabi beritahu dengan Sayyidina Muaz, puasa. Kerana puasa itu perisai. Jadi sekarang kita dah masuk Ramadan, bulan puasa. Jadi sekarang kita sedang memegang perisai. Perisai itu untuk menawan hawa nafsu kita. Tahanlah mulut kita tu dari bercakap benda yang pelik-pelik. Perisai mulut kita tu. Perisai mata kita dari melihat benda-benda yang diharamkan. Kalau selama ni laju je, pasang perisai. Kalau naik motor tu, helmet tu ada visor tu, pasang perisai sikit. Supaya selamat mata kita tak kena abuk dan seumpamanya. Jadi perisai itulah yang membenteng kita daripada melakukan maksiat dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga tangan, panca indera kita. Macam-macam kita buat, tuan-tuan. Ya, jadi isilah Ramadan ini, ya, yang dikatakan Nabi kata perisai itu dengan pelbagai bentuk amal soleh. Ya. Nanti puasa ni, tuan-tuan, di mahsyar nanti dia akan memberikan syafaat kepada kita. Wahai Allah, berilah syafaat kepada hamba Allah ini. Dia dulu berpuasa, dia menahan lapar, dia menahan dahaga, dia menawan hawa nafsu syahwat dia. Tahan makan, tahan tak bercakap dengan buruk-buruk, tahan itu, tahan ini. Dia menahan selama 1 bulan. Kau berilah syafaat pada dia. Selagi Allah tak bagi dia, kalau budak-budak tu dia merengek aje. Bagilah, bagilah. Sian dia dulu. Dia tu dah tua pun. Puasa juga. Lembik-lembik pun puasa. Sakit-sakit pun puasa. Kasihanlah dia, ya Allah, berilah dia syafaat. Pada ketika baru kata, ya Allah, kalau aku tahulah dulu, aku bestlah puasa aku tu. Ini saya dah beritahu ni. Lepas ni kita bestkan puasa kita lah. Ya. Satu. Yang kedua ialah sedekah. Pintu, ya. Ada pintu kemuliaan tu. Satu, puasa, kerana puasa itu perisai. Yang kedua, sedekah. Sedekah ni banyak kelebihan dia, tuan-tuan. Ya. Tengok dekat skrin, ya, CCTV kita tu macam-macam ada. Ya. Kita dihadiahkan dengan beberapa nasihat. Antaranya bila sedekah tu lapang kubur kita. Jadi tuan-tuan jangan tengok nanti bila masuk dalam liang lahat tu, tengok kawan-kawan kita, saudara mara kita, sempitnya, memang sempit pun. Tapi kita kena mempersiapkan diri kita daripada sekarang untuk memastikan kubur kita itu lapang. Salah satu daripada kaedahnya ialah banyakkan bersedekah. Terutama
terutama dalam bulan Ramadan. Mulakan dari sekarang. Kalau kita seorang yang kedekut, atuk kedekut, bapak kedekut, kenapa kau kedekut? Dah aku spesies kedekut, buat macam mana? Sekarang orang buat macam-macam alasan. Kenapa tak sedekah? Kenapa tak derma? Ini zaman susah dah. Ekonomi meleset lah. Ekonomi meleset ke, zaman susah ke, sedekah tetap sedekah. Sedekahlah kepada sesiapa, infakkan harta, wasarra'i wadh-dharra, waktu lapang dan juga waktu sempit. Waktu lapang, bagi lebih. Waktu sempit, nak bagi apa tuan-tuan? Jangan bagi lebih kurang aja. Ya. Sebenarnya nikmat yang paling seronok ialah bila kita bersedekah ketika kita sempit, tuan-tuan. Tak ada duit ni, bagi RM10. Jepun kata maram lah. Puas hati kita. Jadi kalau dalam pokok kita ada 1,000, contoh. Ada buatkan 1,000 tuan-tuan. Baru ni viral kan, orang tu tertinggal dia punya duit tu, 500 juta, 500,000 tuan-tuan. Masya Allah, banyaknya duit dia. Polis ambil lah. Dia kata siapa ni datang ke balai, kenalkan diri. 500,000. Ni contoh lah, ada 1,000 kat poket kita. Kalau kita masuk RM10, alah tak ada apa tuan-tuan, sekadar bersin aja, acam, dah. Tapi kalau dalam tu ada RM12, RM10 kita masuk, akan lain tu. Jadi kita infaklah harta kita, sama ada kita lapang ataupun sempit. Kebanyakan melakukan amal soleh, tadi perisai dalam Ramadan ni banyakkan baca Quran. Selain daripada puasa, Quran juga akan memberi syafaat kepada kita. Baca Quran tuan-tuan. Saya pun Alhamdulillah berbalik umrah baru ni. Dalam dekat sebulan dah saya balik. Mutawif saya pesan, naik dalam bas tu sebelum balik. Bila balik ke Malaysia, 2 benda ni jangan lupa. Saya nak share lah. Nak bagi mutawif tu kongsi pahala dengan dia. Sebab kita buat, kita dapat pahala. Ilmu yang bermanfaat. Kita dah ziarah makam Nabi, kita dah masuk Masjid Nabawi. Jadi balik ni perbanyakkanlah selawat. 1. Dan kedua, bila ingat Nabi, jangan lupa Quran. Jadi perbanyakkanlah selawat dan membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi sekarang dalam bulan Ramadan, perbanyakkanlah membaca Quran. Kalau boleh, kita wajibkan diri kita hari-hari baca Quran. Tak dapat satu muka, setengah muka. Tak dapat setengah muka, suku muka. Tak dapat suku muka, satu baris. Tak dapat satu baris, satu ayat. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Dah cukup. 10, 10, 10, 30. Ramadan, kerja sampai 100, 100, 100 dah 300. Banyak apa? Dia kalau buka lagi surah Maryam tu, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. 50. Kali 100, 500. Kalau macam itulah tuan-tuan. Sian lah tuan-tuan nanti kat sana menyesal. Di Quran juga akan beri syafaat. Sama dengan puasa tadi. Seolah-olah dia meringik depan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Tuhan, dia hari-hari baca aku ni. Quran tu bercakap. Hari-hari dia baca. Sihanilah dia. Ampunlah dosa-dosa dia. Masukkanlah dia dalam syurgamu. Dia tu pembaca tegar Al-Quran. Sekarang tak rasa tuan-tuan. Nanti bila kita dah berhadapan Allah, satu-satu tak ada penterjemah, baru teringat. Allah, dulu masa 11 Ramadan tu aku pernah dengar aku dah kat Masjid Taqwa. Tapi aku pun tak tahu je, selam-belan je. Sekarang, dah tak boleh buat apa dah. Dah lambat dah. Orang panggil aku pun dah almarhum. Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Profesor ke, Proto Pakar ke, semua hilang. Royup habis kerana kiamat. Itulah sereka. Dan yang ketiganya ialah Qiyamul Lail. 3 tu pintu tuan-tuan. Kita buka seluas-luasnya dalam bulan Ramadan ini, pintu kemuliaan. Akram tu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita nakkan kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan takwa. Pintu kemuliaan itu yang pertama ialah puasa. Dan puasa itu perisai, benteng diri kita. Yang kedua ialah sedekah. Dan yang ketiga ialah Qiyamul Lail. Bila sebut Qiyamul Lail, jangan kita fikir solat aja. Qiyamul Lail, saudara kembarnya ialah istighfar. Mohon ampun, taubat dan banyakkan doa. Kalau tak sempat nak
istighfar, tak tempat nak mohon ampun sambil lepas makan duduk. Tunggu makan tu turun. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Cukup lah tu. Tadi tak sempat. Nanti dah waktu imsak ke dah azan ke tak dan. Sampai minum, turun dalam 1-2 minit tu. Istighfar lah. Kalau boleh istighfar umrah tu lagi bagus. Allahumma anta rabbi tu. 3 kali. Jadi bila sahur, jangan ingat makan sahaja. Sahur, geng dia istighfar, taubat, doa. Dan kalau rajin, tasbih. Tasbih, subhanallah. Cukuplah, tak sebab masa, subhanallah wa bihamdi. Kalau rajin lagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau rajin lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu semua ialah pintu-pintu kemuliaan. Saya mempersilakan tuan-tuan, bukalah pintu itu seluas-luasnya. Kita hanya ada lagi lebih kurang 20 hari untuk membuka pintu seluas itu. Semua kita masuk surga dalam pintu Ar-Rayyan, ahli puasa ni. Jangan sampai kita masuk jadi pintu meroyan. Orang kena meroyan tu berat tuan-tuan. Meroyan. Itulah ringkas saja. Ringkas pun kita dah masuk 10-15 minit. Kita sambung tuan-tuan pengajian kita. Jangan lupa tuan-tuan balik pesan pada anak isteri. Jom kita masuk pintu-pintu kemuliaan. Baca Quran, puasa, jangan lupa mesti puasa, sedekah dan qiyamul lail. Qiyamul lail, sahabat karibnya jangan tinggal ialah istighfar, taubat. Baik. Bulan lepas kita bincang tentang tajuk yang ke-94 iaitu kewajipan suami terhadap isteri. Tak habis tu. Tergantung kat situ. Sebab banyak huraian dia. Baik, kita teruskan tuan-tuan. Rasulullah SAW bersabda. Yang bermaksud sini. Sesiapa yang sabar atas keburukan akhlak isterinya. Ini bukan saya kata. Ini Nabi beritahu. Saya nak kongsi saja. Sesiapa yang sabar atas keburukan akhlak isterinya. Allah memberinya pahala seperti pahala yang diberi kepada Nabi Ayub AS. Pahala Nabi tu kan hebat ni. Nabi Ayub ni isi dia, wahai kekanda, doalah pada Allah. Kanda kan sakit. Ayub jawab, aku malulah nak doa pada Allah. Umur aku banyak. Sakit, sihat aku lebih banyak daripada sakit. Macam kita lah, kata umur 50, sihat kita 30 tahun, sakit 20 tahun. Na'udzubillah, tak sampailah sakit 20 tahun, tuan-tuan. Dia malu nak minta doa. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kerana nikmatnya lebih banyak daripada ujian sakit tu. Jadi, kalau kita sabar dengan keburukan akhlak isteri kita, Nabi memberi kita motivasi, semangat, kita ni akan dapat pahala seperti pahala Nabi Ayub. Dan tadi suami kan, kan isteri pula. Dan siapa pula di kalangan isterinya yang sabar dengan buruknya akhlak suami? Terbalik tu. Adil tu. Nabi bagi panduan ni adil. Janganlah perempuan dia marah pula, asyik aku je kena apa. Dan siapa yang sabar atas keburukan akhlak suaminya, Allah beri pahala padanya seperti pahala Asyah. Siapa Asyah? Bukan penyanyi 60-an tu. Asyah apa? Isteri Fir'aun. Fir'aun ni kisah dia, isteri dia mati. Dia nak cari pengganti. Pusing mungkin dapat nampak perempuan cantik. Asyah tu lah. Nak diisterikan dia. Dia tak mau. Keluarga dia tak bagi. Dia pun tak nak. Sampai dia diugut, dibunuh. Kalau kau tak kahwin aku bunuh kau. Jangan main. Nafsu serakah manusia jangan main, tuan-tuan. Bunuh ni bukan biasa je. Jadi, siapa tu fikir keluarga dia apa? Kahwin je lah. Dia pun terimalah lamaran Fir'aun. Tapi Allah pelihara dia, tuan-tuan. Bila nak pegang aja Asyah tu, hilang nafsu dia. Bila nak tengok isteri dia, kosong keinginan dia. Allah pelihara dia, tuan-tuan. Allah pelihara Asyah. Sabar dengan
Itulah, faham-faham sikit lah. Seperti Fir'aun. Jadi dua tadi, suami dapat isteri yang perangai buruk, akhlak buruk, sabar. Isteri pun sama, dapat suami perangai buruk, sabar. Masing-masing ada pahala yang tersendiri. Ya. Tapi bab sabar dengan perangai buruk ni tuan-tuan, ya. Saya nak share di sepotong ayat dalam surah At-Taghabun. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwakum fakhzaruhum wa in taghfu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Panjang sikit ayat itu tuan-tuan. Apa maksudnya? Allah Taala beritahu, wahai orang-orang yang beriman. Jawab, ada apa ya Allah? Apa nak beritahu kita orang ni? Di rumah Allah ni. Sesungguhnya Allah kata. Itu terjemahan tuan-tuan, ayat saya dah baca tadi. Di antara isteri-isteri dan anak-anak kamu. Isteri kita dan anak-anak kita ni lah. Ada yang menjadi musuhmu. Ayo. Isteri yang konon kita sayang, yang kita belikan emas, yang kita belikan tak kira emas Habib jual ke, emas Zulian ke, pokoknya emas Pak. Kita belikan dia baju, kita belikan pakaian, kita belikan kereta. Ada orang sayang isteri diberikan material. Tapi dia lupa yang rohani. Tak dididiknya, tak diajar agamanya, tak dibetulkan akhlaknya. Dia belikan benda-benda tu. Itu tempang nama itu. Ya. Ya Allah beritahu, sesungguhnya di antara isteri-isteri dan anak-anakmu, ada yang menjadi musuh kamu. Macam pula jadi musuh. Suami suruh ikut jalan Allah, dia tak mau. Keluar rumah tu, tutuplah aurat. Jalan semacam. Nak puasa sunat tu, bagilah tahu abang ni. Jangan puasa redah je. Selambelan aja. Nak pergi mana-mana tu, bagi tahu aja. Bukan abang nak halang, nak pergilah. Nak pergi rumah maknya ke, rumah kakaknya ke, rumah adiknya. Pergilah tahu. Ni mencabut. Kita balik-balik mana-mana tengok. Mana kereta, mana motor. Tanya handphone. Kat mana kau sekarang? Aku ada rumah kakak lah. Mak kakak kat mana? Kat Kerayung contoh. Kita duduk Meru, dia duduk Kerayung. Tak bagi tahu pun. Sedangkan dah pesan nak pergi tu bukan kita halang. Berilah tahu. Dia selamba je tuan-tuan. Jadi suami tu bengkak je. Nak cakap banyak, dia tu ahli masjid. Nazim lagi. Ketua Biro Dakwah lagi. Ya? Cakap mulut kena filter. Kena ni bulan puasa, perisai. Tahan aja. Tahan punya tahan. Itu dia katakan orang baik-baik ni selalunya mati cepat. Orang baik-baik selalunya mati cepat. Dia jaga mulut dia. Nak marah isteri dia, dia jaga, dia kontrol. Tarik nafas. Sabar je lah. Macam mana dapat isteri bergudul. Bergudul tu apa ya? Terjemahkan Imam. Ya. Main langgar je. Buat macam mana? Nak buat apa-apa kah? Nak dah 10. Sabar je lah. Cucu dah 16. Contoh. Macam mana tu? Sabar je lah. Sabar. Tiba-tiba darah tinggi, kencing manis. Kencing manis itu kadang bukan sebab makanan tuan-tuan. Stres juga menyumbang kepada kencing manis. Termeninggallah dia kerana menahan sabar. Dakduk. Tapi selalunya orang yang lepas saja. Lantaklah kau. Dia nak cakap, dia cakap. Dia nak maki, dia maki. Selalunya orang macam ini selalu sihat saja. Umurnya panjang saja. Ya? Dia nak apa dia cakap, dia tak simpan. Jadi terlepaslah dari sakit jantung. Terlepas daripada gelombang pelik-pelik. Sebab dia relax, cakap apa dia. Dia main hantam. Itulah. Di dunia macam dia untung. Tapi di sana dia rugi. Yang sabar tu di dunia nampak dia rugi. Tapi di sana dia untung. Jadi timbanglah nak untung di mana. Untung di sana kekal abadi, abadan abada. Kekal di sini sekejap saja tuan-tuan. Sekadar memuaskan nafsu syahwat kita saja. Ya. Jadi itulah. Ada di antara isteri-isteri dan anak-anak pun menjadi musuhmu. Anak pun sama. Jangan bawa awet tu.
Kau jangan malam-malam keluar dengan perempuan tu, naik motor kulu-kilik, pusing Bukit Kapar ni. Jalan kempas lah, jalan itu, jalan hampa lah. Tak ada apa, saya pergi jalan hampa je. Memang hampa betul. Contohlah, minta maaf, jalan hampa sini. Jadi bapak dia marah, bapak dia tegur, suruh solat tak mau, suruh itu tak mau. Macam-macam lah. Dia boleh sebenarnya musuh pada bapak dia. Jangan isap rokok, isap selambulan aja. Ya. Sebab itu Allah beritahu, berwaspadalah kamu terhadap mereka. Tetapi jika kamu memaafkan mereka, macam mana, itulah rezeki aku, dapat isteri macam itu, macam mana. Nak marah-marah pun 10 daripada perut dia tu keluar, 10 orang. Bin dia bin saya juga. Taklah bin dia. Turun dari tu gelombang tu. Letih-letih aku minta air, dia siapkan air. Dia tarik ke, dia tolak ke, dia ais ke, dia panas ke. Dia yang buat. Baju kedut-kedut nak pergi masjid, gosokkan baju. Dia selamba, dia gosok baju. Serika baju. Cari butang tak jumpa. Kita marah-marah cari butang. Dia selamba je. Tenang saja. Cuma musuh dia tu, bila musuh kita ni, bila dia tak nak ikut perintah Allah. Tapi dia lupa kadang perempuan ni, isteri ni. Taat pada suami juga perintah Allah. Ingat perintah tu sekadar solat dan sebagainya. Ini kadang-kadang isteri kadang bukan dia tak tahu. Dia terlepas pandang. Terlepas pandang. Jadi suami-suami kena betulkan dalam pandangan dia. Kena betulkan sikit. Ajak dia pergi kuliah, ajak dia dengan ceramah, buat ada kuliah online dan sebagainya. Tapi jika kamu memaafkan dia dan membebaskan dia dan mengampunkan dia, ampunkan ajalah tuan-tuan. Kita ni berkeluarga ni ialah untuk kekal abadi. Selalu orang sebutkan, semoga kekal hingga ke jannah. Cakap sedap tu. Semoga kekal hingga ke jannah. Semoga kekal hingga ke akhirat, ke surga. Tapi bila isteri buat silap, dendam. Jaga kau. Kau tak dengar cakap aku ya. Okey. Besok bulan depan aku kahwin lagi. Kahwin lagi tu bukan penyelesaian masalah tuan-tuan. Nak kahwin lah, tak ada masalah. Ada jodoh kahwin lah. Ada rezeki dan sebagainya. Tapi kalau tu sekadar melepaskan dendam, tak ke mana tuan-tuan. Kita hanya memindahkan. Sampai kahwin yang kedua pun sama juga. Rupanya bukan salah isteri. Salah suami tu mungkin. Bengkeng, pemarah, cakap kasar, lokek, kedekut. Mungkin salah kita. Jadi isteri tu react, bertindak balas. Dengan cara dia lah. Ya? Dengan cara dia. Wallahualam. Jadi maknanya bila kita maafkan dia, ampuni dia, maka itu adalah, maknanya apa? Dalam tafsir tu dia bracketkan. Iaitu dia kata membebaskan, mengampuni dia, tidak mempersoalkan kesalahan dan kesilapan dia. Bahasa orang muda kata, relax lah bro. Ya? Ingat lagu Piramli tu. Sedangkan lidah lagi tergigit. Sambung sendirilah. Ya? Lidah pun tergigit tuan-tuan ya. Dan mereka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janganlah lepas ni wanita-wanita di belakang tabir tu dapat lesen ni. Tadi ada pengajian surah At-Taghabun ayat 14 ni. Bang, dengar kuliah tadi tak? Abang ampunkan aja saya. Allah Ta'ala bagi tahu. Jangan jadikan sebagai lesen. Ya, jangan sebagai lesen. Baik. Kita teruskan tuan-tuan ya. Maknanya apa? Kita menggauli isteri kita tu, ya. Tadi atas sekali kalau kita tengok bila lepas ni pengajian ialah wa'ashuruhunna bil ma'ruf. Tu perintah Allah Ta'ala tu dalam surah An-Nisa. Wa'ashuruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah isteri-isteri kamu ni dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau dia kasar, jangan lawan kasar. Dia tengking, jangan lawan tengking. Dia tengking, dia slow down lah sikit. Kau dah cakap banyak, kita cakap sikit. Kau cakap banyak, kita pun cakap banyak. Perang tuan-tuan. Lebih dahsyat dia perang Israel dengan Hamas tu. Ya. Artinya apa? Menggauli sini, huraian dalam kitab ini, Imam Ghazali huraikan,
Iaitu engkau menggauli mereka dengan baik. Bulan lepas saya beri contoh, kita nak buat kuih, kita gaul tepung elok-elok. Sekarang tak gaul dengan tangan dah. Blind. Gaul tepung dan gula dan margarin dengan mesra. Itu resepi orang dulu-dulu. Ya, gaul dengan bagus juga orang dulu ni punya resepi buat kuih tu. Gaul tepung, gula, apa lagi? Semua tu lah. Hingga mesra. Maknanya bila kita makan tu, kuih tu, kalau bahulu ke, taklah rasa telur saja. Tepung pun ada rasa, gula ada rasa. Dia dah mesra dalam tu lah. Gaulilah dengan mesra dan tidak menyakitkannya. Salah sikit lempang, sempak, baling kerusi, baling bantal, maki hamun. Kalau nak marah isteri, boleh marah nak marah. Tapi jangan kaitkan dengan bapak dia. Perangai kau ni kan macam bapak kau tau. Aduh. Kalau berani, cakap dengan bapak dia. Kita pergi rumah bapak tua kita, contoh. Kita marah isteri kita. Perangai kau ni kan macam bapak kau tu. Agak-agaknya apa reaksi bapak dia tuan. Dia ambil parang, dia pelangkung tuan-tuan. Nak tegur-tegur lah. Jangan kaitkan dengan mak dia. Kau ni sama dengan mak kau. Jangan. Tegur-tegur. Tak elok ke, tak baik ke, berdosa ke. Ataupun adik-beradik kau ni semua sama je 2x5. Jangan tuan-tuan. Ya? Setiap orang ni dia ada kemuliaan dia, saya katakan tadi. Dia pun ada naluri untuk memuliakan ibu dia. Naluri untuk memuliakan adik-beradik dia. Jadi kalau kita marah dia, tak setuju ke dan sebagainya, jangan dihina bapak dia, jangan dihina mak dia. Jauh lagi, atuk dia lagi. Bukan, aku kenal lah. Kita kan sekampung sama orang bagi kapal. Contoh, aku kenal bapak engkau tu. Berangai ni memang samsing betul. Sebiji lah berangai kau. Ya Allah, ya Tuhan. Sama dengan atuk engkau dulu. Sampai ke atuk dia cari tuan-tuan. Tak selesai masalah. Bila kita start mengungkit, ya, kata pakar-pakar psikologi, dia akan mengungkit kita balik. Alah abang. Dulu abang sekolah tak? Sekolah? Ingat tak cikgu bahasa Melayu mengajar? Mengata dulang paku serepih. Mengata orang, family abang lagi lebih. Bukan tak kenal bapak engkau. Kita kan sama-sama orang bukit kapal. Mula diungkit. Satu. Orang ni ungkit. Macam apa-apa macam ungkit lah. Ya? Bahaya tuan-tuan. Jangan diungkit-ungkit lah. Kalau dah tak boleh tahan dengan kemarahan isteri. Tak boleh tahan dengan kemarahan suami. Psikologis kata, tengok je muka dia. Jangan tenung mata dia. Kalah kita. Perempuan ni suka menenung. Dia macam luar tedung. Tedung jangan. Ya. Tengok antara dua matanya. Sini kan. Tengah-tengah dia kat hidung dia. Ini profesor bercakap ni. Bagi ilmu ni. Saya belajar, saya mengkaji. Saya berseminar. Antarabangsa, Malaysia, luar negara saya pergi. Banyak orang saya jumpa. Tengok antara dua mata ni. Tengah-tengah ni. Bila kita tengok antara dua mata, mata kita tak letih. Tapi kalau kita tentang mata dia, jangan tuan-tuan. 10 saat dah pening dah kita. Dia dengar merah mata macam kan, ular tedung. Ya? Bukan kita kata isteri kita tu ular tedung. Saya nak beri satu perbandingan sahaja. Ya, perbandingan. Bila orang tengah marah, dia tengok. Kita tengok muka dia, tengoklah antara dua mata dia. Jadi kita pun relax. Salah-salah, dia pun malu tuan-tuan. Ular ni kalau tedung betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Turun dia. Guru saya mengajar, katalah terserempak. Jangan cari ya. Jangan cari nak test ilmu pula tu. Terserempak. Tengah-tengah tebas rumput ke, tiba zup macam ni. Nak lari dia kejar kita. Tengok tu bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Takbir pun boleh tuan-tuan. Allahu Akbar. Takut dia sebut nama Allahu Akbar. Dia pun makhluk Allah juga. Jangan kita nak bersilat. Aku ni pendekar lah. Pendekar dulu. Sekarang dah pandang lekar aja tuan-tuan. Baik ya. Jadi, artinya kita menggauli dengan baik. Bukan saja tidak menyakitinya. Tetapi
menahan diri dengan sabar atas perbuatannya yang menyakitkanmu. Ingat ya, kita sekarang sedang bercakap di bawah tajuk kewajipan suami terhadap isteri. Kewajipan isteri pada suami, tu ada lagi depan ni, lepas ni. Itu lagi panjang ni tuan. 3 bulan dah habis. Ni 2 bulan baru dapat 2 baris. Ya. Nak cepat baca internet lajulah. Ya. Bahkan tidak memarahinya. Sebab apa Imam Ghazali pesan pada kita jangan memarahinya? Takut kita terlepas cakap. Bila orang marah kan, macam-macam boleh keluar dari perkataan dia. Kalau boleh jangan keluarlah. Perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Apa perkataan pelik orang Melayu tu tuan? Celaka. Lagi apa? Setan. Lagi? Setan lagi. Kalau orang Melayu tu, setan alas kau. Ada setan bandar, setan alas lagi. Kalau keluar macam tu, kita keluar tu tak perasan. Tapi lepas dia sejuk, dah baik-baik semua. Abang dulu cakap aku setan ni. Dia ingat tuan-tuan. Melekat dalam diri dia. Kerana dia perli-perli suami ni. Yelah, mak ni setan. Sudah. Kita pun ngek lagi sekali. Memang pun, kau mak setan pun. Lagi, hidup lagi tuan-tuan. Tak mati-mati. Macam pokok pisang. Tebang, naik lagi. Tebang, naik lagi. Jadi macam pokok pisang lah. Atau macam lalang. Lalang tu bukan sikat dia lalang. Racun tumbuh lagi. Cakap-cakap tu tumbuh lagi. Macam tu lah. Jadi sebaiknya, janganlah kita berkata sesuatu, ya, sabar je lah. Dapat pahala Nabi Ayub. Nak pahala Nabi Ayub tuan? Kita solat, kita dah banyak mana tak tahu pahala tuan. Sekejap ke sana, sekejap ke sana, sekejap ke situ, sekejap ke belakang. Ni nak raya ni. Nak beli kapet Bangla ke, kapet Bengali ke, kapet Shah Alam ke, kapet Putrajaya ke, kapet nilai 3 ke. Nilai 3 dah kena serbu dah. Dengan immigration ni. Saya baca dalam berita lah. Ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di mana para isterinya kadang-kadang membantah kepada beliau. Isteri Nabi pun boleh tahan juga tuan-tuan. Nabi juga manusia. Isteri Nabi juga manusia. Yang ada perasaan, ada emosi dan sebagainya. Cuma bila orang beriman, orang bertakwa ni, dia boleh kawal sikit lah. Tak lepas saja. Ya. Macam orang kawan-kawan kita lah daripada Johor, China, India yang boleh anjing dengan. Dia tahu anjing itu liar. Dia tahu anjing itu liar. Jadi macam nak kawal anjing itu supaya tak liar? Dia bagi tali. Dia jogging ke, dia bawa tali. Bila anjing itu mengamuk, dia pegang tali. Begitu jugalah kita, mulut kita ni kena ada tali. Apa tali nak mengawal mulut itu? Sabar. Itu tali yang paling kuat sekali sabar. Tak boleh sabar lagi. Ambil tali yang kedua. Tarik nafas panjang-panjang. Subhanallah wa bihamdi. Tali kedua. Tali ketiga. Tarik lagi. Astagfirullah. Tali keempat tak boleh. Mandi je lah. Masuk bila air mandilah, wuduk ke dan sebagainya. Ya. Jadi macam tali, cuma kita malas cari tali. Ya, cepat menghukum. Ya, isteri pada Rasulullah pun kadang-kadang membantah beliau. Bahkan salah seorang daripada mereka ada yang menegur sampai tidak menegur Nabi sampai sehari semalam. Jadi kalau tuan-tuan ada isteri, ya, merajuk dia, tak bercakap. Isteri Nabi pun merajuk tak bercakap sehari tuan-tuan. Pakaian wanita ni ialah merajuk dan air mata. Itu pakaian dia. Kalau dia tak pernah merajuk, itu bukan perempuan. Kena cek je. Ya? Jantina dia. Wanita besi tu. Tak tahu merajuk. Selamba je. Dia layak jadi Perdana Menteri tu. Ya? Macam Perdana Menteri Israel tu. Gordon Mayer tu. Perempuan tu. Margaret Thatcher tu. Perempuan tu. Britain tu. Ya? Dia layak jadi pemimpin negara lah. Kalau pemimpin negara bersedih-sedih, itu tak boleh jadi pemimpin tu. Balik tidur je lah. Sikit merajuk, sikit sedih, sikit menangis. Perempuan macam tu layaknya jadi Perdana Menteri. Atau jadi Presiden. Jiwanya keras. Itu dia berkatakan Iron Lady. Ya? Kita Iron Setrika je. Dia Iron Lady. Ya? Tapi kalau ada sikit merajuk, sikit air mata,
maknanya dia wanita sempurna. Wanita ikut dalam track dia. Kalau dia tak pernah merajuk, tak pernah menangis, tak pernah apa, dia adalah wanita di luar tabi'i. Pelik luar tabi'i, tuan-tuan. Selamba, ya, kita ada anak jatuh, aksiden, na'udzubillah. Bapak dia selamba je. Isteri menangis. Kan? Kemudian anak saya meninggal. Dah lama jugalah. Dah 4 bulan, 3 bulan lebih kurang. Saya menangis. Yalah, ibu kan. Saya sedih, tapi saya alhamdulillah taklah sampai menangis. Itu kekuatan lelaki. Hati di dalam tu kita dengan Allah lah. Kalau kita uruskan jenazah dia, kita sampai air mata menangis, mandikan dia pun menangis. Tak jadi, tuan-tuan. Kita kena ada tegel sikit lah. Dalam tu kita dengan Allah. Jangan dizahirkan. Tapi kadang itulah, perempuan tu dia begitu. Ya? Jadi kita kena faham jiwa seorang wanita bernama isteri. Ya? Jadi Nabi pun kadang-kadang, kitab ni kata, kita Imam Ghazali, kadang-kadang tidak bertegur pun sampai sehari semalam. Begitu juga isteri Umar radhiyallahu anhu yang pernah membantah kepada Umar. Isteri dia pun, Umar, syaitan pun takut, tuan-tuan. Maknanya isteri tu lebih hebat kan? Marah pula kan? Lebih hebat daripada syaitan lah. Apa lagi? Iblis lah. Kalau kita fikir logik lah. Janganlah kata, kau ni macam iblis lah. Jangan macam tu. Ni sekadar kita nak berfikir secara mudah. Ya? Secara logik matematik. Ya? Bagi Sayyidina Umar ni, syaitan pun takut. Minggir dia ke tepi dia. Tapi isteri dia berani dengan Sayyidina Umar, tuan-tuan. Hebatlah tu. Hebat ya. Jadi, isteri Umar radhiyallahu anhu pernah membantah. Dan maknanya kalau bahasa kita ni melawan lah. Sampai Umar cakap, apa engkau nak membantah perintah aku ke? Angkat suara sikit Sayyidina Umar tu. Maka isteri menjawab, bahawa isteri-isteri Rasulullah pun ada juga yang membantah pada beliau. Dapat lesen tuan-tuan. Isteri Nabi pun sama. Macam tu lah kalau kita lakonkan. Ya? Begitu juga yang perempuan di belakang tu, janganlah kuliah ni jadi lesen. Tadi kuliah dah dengar tu. Lepas ni dia perli-perli suami dia. Sayyidina Umar pun boleh tahan dengan isteri dia. Rasulullah pun, abang siapa? Sembayang di tampukang. Seukuk kuat. Lawan Nabi dengan Sayyidina Umar. Jangan, tuan-tuan. Dia buruk macam mana pun. Suami. Selalu saya berpesan dengan para jemaah. Hebat macam mana kita lah. Ya, tinggi macam mana ilmu kita lah. Apa gelaran yang diterima, yang kita terima kerana kehebatan kita. Tapi bila kita berdepan dengan dua situasi, kita buat bodoh je. Satu, seorang anak berdepan dengan bapa dia. Kita belajar tinggi. Mungkin kita hebat, mungkin kita jadi selebriti ke, mungkin kita jadi ulama agung ke, macam-macam lah. Ya. Tapi bila kita berdepan dengan bapa kita, buat bodoh je. Ya pak, kau dah sembahyang? Dah. Bapa tak tahu ke? Saya kan pakai jubah ni, pakai kopiah belilit lagi ni. Tak nampak ke? Jangan tuan-tuan. Saya nak kira ayah saya sendiri. Kena bila saya habis kuliah ceramah macam ni, masa ayah saya masih ada lagi tu lah. Pergi kawan ni contoh balik, dia singgah rumah. Soalan pertama dia tanya, dah solat dah? Alhamdulillah. Dah pak dah. Cukup lah. Jangan kata, bapak takkan tak tahu. Saya kan penceramah. Takkan penceramah tak solat. Kecil hati bapak kita. Kecil hati tu kan. Kau dulu aku bawa naik basikal kulu-kili hantar sekolah. Dah pandai sikit dengan bapak sombong. Tegur sikit pun nak melenting. Kecil hati dia tuan-tuan. Jadi kita buat bodoh je lah. Jadi ular tu kan sengit tunduk lah. Seorang anak kepada bapa dia dan ibu dia. Satu. Yang kedua, seorang isteri kepada suaminya. Hebat macam mana lah kita. Perdana Menteri lah kata, Perdana Menteri wanita yang pertama contoh. Bila balik rumah berdepan dengan suami, suami itu lebih atas lagi daripada Perdana Menteri. Yang kita pula arahkan dia. Aku boleh arahkan 100 juta rakyat. Abang seorang ni, sudahlah. Jangan tuan-tuan.
Ya. Saya ingat kata-kata Pak Lah dulu. Bila dia turun, dia tak jadi Perdana Menteri. Sekarang bila saya turun, saya insaf lah. Sebenarnya yang penting dalam hidup ini adalah keluarga. Keluarga. Dia tak boleh penting seumur hidup. Bila tak jadi PM, ada polis rider follow dia. Tak ada. Walaupun dalam tu adalah ya, rider bekas-bekas Perdana Menteri, ada peruntukan dia. Kalau tuan-tuan tengok, ya, orang dah pernah jadi Perdana Menteri diikut oleh escort tu, tu ada. Tu boleh. Itu ada peruntukan dia. Ya. Tapi sekat itu je lah. Dia tak ada bodyguard yang follow mana-mana. Itu dulu. Ya. Jadi bila kita dah habis tak ada jawatan, family. Family dalam rumah, dalam family tu siapa? Kalau ada isteri, suami. Kalau ada suami, isteri. Bapa dia, mak dia, anak-anak dia. Ya, jadi itulah saya berpesan, ya. Saya berwasiatlah pada tuan-tuan, wasiat ya. 7.5 ni, nak biar ni. Lebih syuruk kan ni. Ya. Hebat macam mana kita pun, bila kita berdepan dengan dua situasi, satu seorang anak pada bapa atau ibu dan ibu dia, buat bodoh je lah. Ibu, alhamdulillah, okey. Kau yang sabar tau. Sabar ya. Okey Pak, insyaAllah saya sabar. Pak doakan saya je supaya jadi orang yang sabar. Yang kita pula bangun cekak pinggang. Ya, isteri pun sama. Hebat macam mana. Kita pernah jadi ketua polis ke, ketua sekarang banyak ketua polis perempuan kan. Dia contoh lah ya. Dia contoh saja. Ya, tapi bila kita pulang ke rumah, suami kita tu, atas kita. Kita kena hormat dia. Raikan dia. Dengan menghormati dia. Ya. Dan seterusnya lah. Apa-apa tu ya. Jadi maknanya, apa tadi kata isteri Sayyidina Umar, isteri Rasulullah juga membantah kepada beliau. Padahal, ni ayat power tuan-tuan. Beliau adalah lebih baik daripada kamu. Maknanya Rasulullah tu lebih hebat daripada Sayyidina Umar. Rasulullah yang sehebat itu, isterinya pun membantah. Apalagi yang abang, alah. Kalau dia nak jawab, setan takut dengan aku tahu. Ini kau nak takut, tak takut. Maknanya kau lebih atas daripada setan. Iblis. Peraklah tuan-tuan. Dia panggil sendiri dia iblis. Akhirnya, tak selesai masalah. Ya, maka berlakulah kata mengata, buruk memburuk. Seorang kata setan, seorang kata iblis. Seorang kata iblis, seorang kata setan. Hancur roh. Hancurlah, berderailah. Ya, rumah tangga. Kita habiskan sikit lah. Rugilah Hafsah. Jika membantah beliau. Kemudian dia berkata kepada Hafsah, janganlah engkau cemburu kepada putri anak Abu Kuhafah. Siapa pula Abu Kuhafah ni? Pernah dengar tak nama Abu Kuhafah tuan-tuan? Ya? Janganlah engkau cemburu kepada putri anak Abu Kuhafah. Maknanya, siapa anak dia tu? Abu Kuhafah ialah bapa kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Kuhafah ni ialah anak Sayyidina Abu Bakar. Ya, bila pembukaan kota Makkah tu, Rasulullah nak jumpa dia Abu Kuhafah ni. Dah habis berubah dah. Rambut dia putih dah. Ya. Nabi minta supaya dia bertukar wajahnya. Bolehlah hitamkan rambut. Tak pakai inai, nampak segak gagah. Ya. Jadi Nabi nak pergi jumpa rumah dia. Dia nak pergi menghadap Nabi. Baik Nabi jumpa dia lah sebab dia orang tua. Ya, nak jumpa orang tua sebaiknya kita jumpa dia, bukan kita panggil dia kemari. Jumpa kita. Ya. Jadi janganlah kau cemburu kepada puteri anakku Hafah, maknanya Aisyah lah. Kau jangan cemburu dengan Aisyah tu. Itu ialah puteri kepada anak Abi Kuhafah, maknanya anak Abu Bakar. Kuhafah tu bapa Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dia kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Umar pun menakut-nakutinya dengan balasan akhirat yang akibat menentang suami. Kau jangan lawan aku tahu. Nanti kau masuk surga. Tak masuk surga nanti. Tak terbangkat palang. Tu. Maksudnya, Umar menakut-nakutkan. Ya, bagi dia ingat sikit lah. Jangan lawan. Ya. Kadang-kadang ni tuan-tuan. Ya, wanita ni, dia bab ibadat ni, dia hebat tuan-tuan. Kalah lelaki. Kalau zikir tu, subhanallah, subhanallah. Lelaki 33, stop, angkat tangan. Perempuan, dia boleh kali lagi 10.
330 selamba je. Kita selawat 10 kali cukuplah pagi. Perempuan ni mungkin 30 kali, 300 kali ngap aja. Bab itu memang hebat. Tapi kadang-kadang bab dengan suami kalah dia. Syaitan yang paling besar sekali tu. Dia tak boleh kawal diri dia bila berdepan dengan suami dia. Dia nak menang juga. Ini bukan saya kata. Saya mengambil panduan-panduan daripada YouTube, daripada asatizah perempuan ni yang banyak bagi ceramah bagi kuliah. Saya tak dapat sebut nama lah. Sebab orang perempuan bercakap. Susah-susah tu bercakap dekat YouTube saya dengar je. Saya nak share lah. Dia kata kita ni kaum perempuan memanglah dari segi ibadat kita memang hebat kalah orang lelaki. Tapi kelemahan kita ni orang perempuan, kita nak boleh berdepan dengan suami, tak nak kalah kita. Rugi dia kata. Jadi simpulannya mengalah ajalah. Tidak ruginya orang yang mengalah. Saya kira sekarang itu sajalah pertemuan kita ni. Baru satu muka setengah, satu tajuk. 2 bulan. 4 bulan ni baru satu tajuk. Mudah-mudahan kita bukan nak kira berapa bulannya, tapi berapa banyak yang kita faham dan kita boleh beramal dengan apa yang kita faham. Jadi sebagai kesimpulan, macam khutbah Jumaat kan, kesimpulan, gaulah isteri dengan baik. Kedua, sabar dengan kerana isteri kita. Kalau kita sabar, yang suami dapat pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga, bergaul tu janganlah memarahi dia dan menyakiti dia, dan kita faham naluri seorang wanita. Yang wanita besok akan tahu naluri lelaki untuk tajuk yang lain pula. Bulan depan, datanglah beramai-ramai. Ajak suami-suami isteri dengar kuliah ini bersama. Yang mengarang kitab ini bukan kaleng-kaleng, iaitu ialah Imam Asy-Syafi'i. Karang kitab ini ialah Hujjatul Islam, Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita masuk surga Adnin, dapat bertemu dengan Imam Syafi'i. Hoi Pak Imam, kalau panggil Pak Imam lah. Kitab ni lah saya khatam dulu kat Masjid Taqwa. 5 tahun tak khatam lagi. Jumpa dekat sana, Masya Allah, peluk tuan-tuan. Saat yang paling bahagia dapat bertemu dengan ulama-ulama hebat, yang kita kaji kitab dia, yang kita belajar dari kitab-kitab dia, kita berpandukan apa yang dia ajar, yang dipetik daripada Quran, daripada hadis-hadis Nabi dan sebagainya, kita beramal dan mudah-mudahan kita dalam laluan yang betul, iaitu dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya menutup majlis kita pada malam ini, jangan lupa kita sekarang berada pada gerbang kemuliaan puasa, sedekah dan qiyamul lail. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.